Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil-sambil berjalan, daripada kita membuang-buang masa, apalah salah kita berkongsikan sedikit ilmu. Manalah tahu ianya menjadi buah butir untuk kita bawa ke alam akhirat. Dengar semua para pendengar yang budiman lagi dirahmati Allah. Sekaya mana pun kita, semuda mana pun kita, sebaik mana pun kita, pasti suatu hari kita akan meninggal dunia. Tak kira lah kita muda kah, kita kaya kah, kita gagah kah, kita berilmu kah, mati tidak mengira usia. Tidak kira orang kaya atau orang miskin. Kita kena percaya kepada hari akhirat. Sebagaimana kita di dalam perut ibu, kita tak percaya yang dunia ini ada. Ternyata setelah kita lahir ke dunia, ternyata dunia ini ada. Begitu juga semasa kita di dunia, kita tak nampak alam akhirat, tak nampak siksanya kubur, tak nampak titian siratal mustaqim. Ya, ternyata sebagaimana kita tak percaya dunia ni ada semasa kita di perut ibu, sebegitulah akhirat itu ada semasa kita di dunia ini. Jadi hendaklah kita, sekalipun kaya, sekalipun muda, sekalipun kita tengah sihat, jangan lupa kematian itu akan datang pada bila-bila masa. Jadi hendaklah kita bersedia daripada alam dunia. Kalau nak belajar pun belajar di dunia. Di akhirat esok, di dalam kubur esok, tak ada guru, tak ada ustaz, tak ada penceramah yang datang ke dalam kubur nak mengajar kita. Makanya di dunia inilah kita harus menimba ilmu sebanyak mungkin. Apa yang saya nak kongsi pada hari ini, persediaan apa yang hendak kita bawa bila kita di dalam kubur besok, di akhirat esok. Apa yang kita nak bawa? Kita semua tahu hadis Quran mengatakan, barang siapa bawa ibadah untuk berjumpa Allah, tidak sekali-kali kita boleh berjumpa Allah dengan ibadah yang kita lakukan. Akan dikira, akan dihitung, akan dihisap, akan dijumlah Allah secara terperinci. Tidak memungkinkan kita berjumpa Allah. Lalu kita katakan bawa ilmu untuk berjumpa Allah. Dengan ilmu pun kita tidak mungkin akan dapat berjumpa Allah. Jadi nak bawa apa? Nak bawa apa? Ada orang mengatakan nak bawa amal ibadah solat. Pendengar yang beriman sekalian lagi dirahmati Allah, solat yang kita kerjakan itu bukan daya upayanya kita, bukan usaha ikhtiar kita, bukan kehendak kita. Itu digerakkan oleh Allah. Sebagaimana kita tahu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Minta maaf, Allah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku buat kamu dan apa-apa kamu perbuat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku buat kamu dan apa-apa kamu perbuat. Jadi solat yang kita buat itu bukan perbuatan kita. Solat, kebaikan, puasa, sedekah kita itu bukan daripada kudrat iradat kita.
Kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semua gerak Allah. Jadi kebaikan kita untuk melakukan solat, ibadah kita untuk melakukan ibadah itu bukan daripada kita. Itu daripada Allah. Kita tak boleh bawa amal ibadah solat untuk berjumpa Allah kerana itu bukan kita punya. Allah yang berikan kita berdiri, Allah yang beri kita rukuk, bukan kita pun. Allah yang mengejutkan kita waktu subuh, bukan kita pun. Jadi kita tak boleh bawa yang Allah punya. Sekalipun kita ini alim Allah yang jadikan kita alim, bukan kita yang alim. Kita mengerjakan solat pun Allah yang bagi kita. Kalau Allah tak gerakkan, kita tak boleh bergerak untuk bersolat. Jadi pekerjaan solat itu sebetulnya bukan pekerjaan kita. Pekerjaan Allah Subhanahu Wa Taala, gerak Allah, pemberian Allah. Jadi mana yang dikatakan alim kita? Mana yang dikatakan berilmu kita? Mana yang dikatakan daya upaya kita? Jadi nak bawa apa? Jadi petang ini saya ingin bertanya dan tumpang belajar dengan tuan-tuan, bila kita mati kelak, kita nak bawa apa untuk berjumpa Allah? Bawa ibadah tak boleh, bawa ilmu tak boleh. Lalu ada orang mengatakan bawa Allah. Jadi muslim-muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mana mungkin kita boleh bawa Allah? Allah itu besar, lagi besar daripada semesta alam. Beras 50 kilo pun tak terbawa, apalagi nak bawa Allah. Kita tak boleh bawa Allah, melainkan Allah lah membawa kita. Jadi untuk Allah bawa kita, kita kena belajar di dunia ini. Nak bawa apa untuk berjumpa Allah? Jadi itu saja oleh-oleh petang ini. Mudah-mudahan kita sama-sama boleh tumpang belajar, kerana saya pun nak tahu nak bawa apa berjumpa Allah. Saja sebelum kita mati, sebelum kita meninggalkan dunia ini, mari kita sama-sama belajar sementara hayat masih dikandung badan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sambung bahagian kedua mengenai bekal kita untuk bawa mati. Apa yang hendak kita bawa untuk kita mati esok? Jadi ada orang mengatakan kita bawa solat, bawa puasa, bawa sedekah. Jadi muslimin-muslimat, para pendengar yang budiman sekalian lagi dirahmati Allah, kita ambil contoh solat. Kita kata solat ini boleh dibawa untuk berjumpa Allah. Sesungguhnya, dengar baik-baik para pendengar muslim-muslimat, solat itu ibadah. Ibadah tak boleh. Solat itu amal. Minta maaf, solat itu amal. Amal belum boleh kita bawa berjumpa Allah. Kerana apa? Kerana kita kata kita berdiri solat. Berdiri solat itu Allah yang bagi, Allah yang mendirikan kaki kita untuk berdiri. Bukan daya upaya kita pun nak berdiri. Allah yang membuka mulut kita untuk baca surah panjang. Allah menggerakkan pinggang kita, kepala kita untuk rukuk sujud. Itu Allah yang bagi. Allah yang mengurniakan kepada kita, menganugerahkan kepada kita, mengsedekahkan kepada kita. Kita tak boleh nak berdiri solat pun jikalau Allah tak gerakkan. La tataharruku zarratan illa biiznillah. Tak bergerak biarpun sezarah jika tidak izin Allah. Bermakna berdiri solat kita itu atas keizinan Allah, bukan di atas keizinan kita. Jadi solat yang kita buat itu tak boleh bawa berjumpa Allah. Kerana apa? Kerana perbuatan amal yang kita buat itu Allah yang punya.
Kaki Allah yang punya. Rukuk sujud Allah yang punya. Surah panjang Allah yang bagi kita baca. Jadi itu hak Allah. Mana hak kita untuk kita bawa berjumpa Allah? Seumpama dalam solat kita baca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Segala ibadah, segala amal, segala hidup mati kita kerana Allah Ta'ala. Kita hanya tahu sebut je kerana Allah Ta'ala hidup mati amal ibadah kita. Tetapi jikalaulah Allah bertanya kepada kita, wahai si Fulan bin si Fulan, dalam kamu baca solat tadi kamu kata semua untuk Allah. Tapi jikalau Allah bertanya kepada kita, mana bahagian kita untuk Allah? Mana bahagian kita untuk Allah? Berdiri Allah yang punya, bukan daripada kita pun berdiri lama. Nah, rukuk daripada Allah, bukan daripada kita. Kekuatan, kudrat, iradat, gerak semua daripada Allah. Allah tak tanya apa yang Dia beri kepada kita. Dia tanya mana hak kita untuk diberi kepada Allah. Dalam solat contohnya, nak beri apa kepada Allah? Nak bawa apa? Bawa berdiri lama, bawa sujud lama. Itu Allah yang punya. Rajinkah kita, taatkah kita, alimkah kita, semua Allah punya. Kenapa nak bawa hak Allah kepada Allah? Allah tak nak kita bawa hak Dia kepada Dia. Allah tanya, mana bahagian kamu untuk Allah? Tadi kamu berjanji dunia akhirat amal ibadah untuk Allah. Jadi Allah bertanyalah kepada kita. Jikalau kamu kata kamu nak bawa amal ibadah untuk Allah, hidup mati untuk Allah, jadi Allah tanya, mana bahagian kau untuk aku? Mana bahagian kita yang kita kata nak bagi kepada Allah tadi? Itu maka muslim-muslimat, para pendengar, ibu diman sekalian lagi dirahmati Allah. Kita jangan sombong jikalau kita ni orang alim. Alimnya kamu itu tidak menjanjikan masuk syurga. Jahilnya seseorang itu tidak menjanjikan masuk neraka. Kerana syurga neraka ni hak Allah. Dia nak bagi kepada orang jahil ke syurga, dia nak masuk ke orang alim ke dalam neraka, itu hak Allah. Jadi permasalahan ni, kita sekarang ni nak bawa apa berjumpa Allah? Allah tak hitung, tak hisap, tak jumlah, tak kira apa-apa yang daripada kita. Jadi muslim-muslimat, para pendengar yang budiman sekalian, yang kita buat selama ini baru amal, bukan ibadah. Amal ini amalan. Seumpama berjalan dengan kaki, itu amal. Melihat dengan mata, dengar dengan telinga, itu amal. Begitu juga solat. Solat yang rukun 13 itu baru amal. Amal, kalau kita mau bawa amal untuk berjumpa Allah, tidak akan dapat kita berjumpa Allah. Apa yang nak kita bawa? Saya nak bagi tahulah satu rahsia. Selama ini mungkin saya sembunyi-sembunyikan. Tapi kali ini saya nak buka sikit lah. Kalau boleh kita berkongsi, saya pun tak tahu juga. Saya dengar orang kata, saya pun bercerita. Bukannya alim saya, bukan berilmu saya. Saya dengar orang cakap. Jadi saya ni ajuk je orang bercakap. Nak bawa apa? Allah nak daripada kita itu ibadah, bukan Dia nak amal.
Allah nak ibadah, bukan nak amal. Amal, berdiri rukun 13 itu amalnya, amalan kita. Solat kena berdiri, kena rukuk, kena sujud, itu amalan. Amalan biasa bersolat. Amalan itu seperti berjalan dengan kaki, melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, itu amalan. Amalan itu adalah gerak daripada Allah. Yang Allah nak daripada kita dalam solat, iaitu ibadah. Amal, iaitu amalan biasa. Allah nak ibadah. Apa itu ibadah? Ini yang menjadi kemuskilan kita pada hari ini. Apa itu ibadah? Yang kita buat tonggak-tonggek itu amalnya, amalannya. Tapi Allah nak bukan setakat amal, dia nak amal ibadah. Kalau amal saja Allah tak terima, Allah nak ibadah. Jadi apa itu ibadah? Itu makanya kita bawa amal untuk berjumpa Allah tak akan dapat. Bawa ilmu pun tidak akan dapat. Apalagi bawa makrifat, lagilah tak dapat berjumpa Allah. Jadi nak bawa apa berjumpa Allah? Pada hari ini saya nak bagi tahu kepada pendengar muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang dihitung, yang dikira, dihisap, dijumlah oleh Allah itu ibadah. Senyum jadi ibadah jikalau kita ingat kepada Allah. Senyum jadi ibadah bila senyum ingat kepada Allah. Apalagi kita bersolat, jikalau solat kita ingat kepada Allah. Apa maksud ibadah? Maksud ibadah itu ingat kepada Allah. Amal, iaitu perbuatan rukun 13. Ibadah itu ingat kepada Allah. Jadi barang siapa nak bawa kepada Allah, bawa ibadah. Bawa apa? Bawa ingat kepada Allah. Seumpama kita angkat takbir Allahu Akbar, nak ingat lagu mana kepada Allah? Nak ingat macam mana kepada Allah? Macam mana nak ingat Allah dalam masa takbir Allahu Akbar? Jikalau tak boleh ingat kepada Allah dalam masa takbir, apa lagi sebelum dan sesudah takbir? Makanya wala syariatin ala hakikatun batilatun. Barang siapa buat syariat tidak ada hakikat, artinya batilatun, batal. Ini hadis, bukan pantun, hadis. Barang siapa buat syariat tidak ada hakikat, batal. Syariatnya amalan, hakikatnya ingat kepada Allah. Jadi yang nak dibawa kepada Allah itu bukan kulitnya, nak dibawa itu isinya. Yang nak bawa berjumpa Allah bukan amalnya, kita nak bawa ibadah. Apa ibadah? Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah inilah yang akan dihitung, dihisap, dikira, dijumlah oleh Allah dalam semua segi. Senyum akan dihitung, dihisap Allah jikalau senyum kita senyum ibadah. Sedekah dengan ingat kepada Allah jadi ibadah. Bawa kereta dengan ingat kepada Allah jadi ibadah. Pakai gincu, pakai bedak, ingat kepada Allah jadi ibadah. Ya, semua peluh keluar pun akan jadi ibadah. Liur keluar pun akan jadi ibadah jikalau kita ingat kepada Allah. Jadi marilah kita belajar bagaimana untuk ingat kepada Allah. Kerana saya sendiri pun tak tahu. Itu makanya saya menyata kepada hari ini untuk kita sama-sama belajar. Dan saya pun boleh tumpang belajar dengan para pendengar budiman sekalian. Marilah kita mencari redanya Allah. Reda Allah, hitungan Allah, bukan amalmu yang banyak yang sakan. Allah tengok kepada ibadahmu. Yang nak dibawa berjumpa Allah di masa akhirat kelak, iaitu ibadah. Apa ibadah? Ingat kepada Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.